baca kenapa diorang sebenarnya buat fake account tu sebab diorang nak diterima, diorang nak ada diorang punya kelompok sendiri yang diterima, yang diorang boleh share openly. Diorang nak rasa diorang ni okay, tak adalah salah je aku seorang je ada macam rasa macam ni, orang lain pun ada juga rasa macam ni. Sebenarnya dalam kehidupan ni everything is optional. Kita yang pilih sebelum benda tu jadi apa, menjadi takdir lah kita kata kan. Oh sebab saya dulu disebabkan ni saya jadi macam ni lah sekarang. Tapi sebelum dia menjadi sesuatu takdir, itu adalah pilihan. So pilihan yang mereka pilih adalah dengan menggunakan itu dalam psikologi ada choice theory lah kan. Kita memilih apa yang kita nak jadi, apa yang kita nak buat, apa yang kita ni kan. So dalam keadaan ni mereka memilih ataupun mungkin juga salahnya maklumat tentang bagaimana mereka boleh menyalurkan perasaan-perasaan ni. Okey, sebab kadang kebiasaannya kita faham bahawa banyak kes yang dilaporkan tentang, contohlah kes berkaitan dengan gangguan seksual ataupun penderaan seksual daripada zaman kanak-kanak kan. Tapi kita kena faham juga bahawa bukan semua kes-kes yang berlaku ni dilaporkan. So bila tak dilaporkan, tak dapat kesedaran daripada keluarga ataupun masyarakat yang kanak-kanak yang kecil tadi tidak mendapat rawatan sewajarnya ataupun perlindungan sewajarnya. Ada yang menjadi mangsa dan masih pernah menjadi mangsa dan terus menjadi mangsa sehingga dewasa. Okay, diorang tak dapat rawatan sebenarnya, jadi diorang tak tahu apakah cara yang diorang perlu buat untuk menyalurkan sexual desire tadi. Rasa kurang kasih sayang, rasa kurang perhatian, rasa tidak dibelai. So macam mana dia nak salurkan bila diorang tak dapat maklumat betul, tidak diberikan rawatan, jadi dia menyalurkan benda tu dengan cara yang salah. Okay, itu satu. Tapi yang paling kita kena faham adalah bila kita cerita tentang masalah kesihatan mental, tadi kita sebut kan, sebelum kita nak klasifikasikan ia sebagai satu sakit mental, kita kena faham sakit mental ni ataupun penyakit mental ni, seseorang tu akan didiagnos sebagai penyakit mental bila dia tidak dapat berfungsi secara normal disebabkan oleh masalah kesihatan mental dia. Contohlah, saya bagi orang yang ada skizofrenia lah kan, kita cerita pasal orang ada skizofrenia ataupun ada juga masalah mental, cognitive dysfunctioning yang disebabkan oleh yang dekat dengan pornografi ataupun ketagihan porno ni adalah dadah lah kan, kita sebut pasal ni kan. So bila dia ketagihan dadah, dia tak dapat berfungsi sebagai secara normal sebagai seorang, kalau dia ayah, dia tak boleh jadi seorang ayah. Kalau dia suami, dia tak boleh berfungsi sebagai seorang suami. Dia tak boleh bawa mencari wang ataupun mencari nafkah untuk keluarga. So dia tak boleh memberi didikan sempurna, didikan dan beri kasih sayang pada anak-anak. So function dia berubah tak? Function dia menjadi tidak berfungsi tak? Dia tak berfungsi tak? So dari segi itu barulah kita boleh bagi cakap yang orang tu sebenarnya tak berfungsi. Dia tak boleh pergi bekerja, dia tak boleh tidur pun tak tahu kat mana kan. Tidur kat longkang ke kat mana dah tak kisah. Dia makan pun tak kisah, tidur ke tak tidur pun tak kisah. So dia dah tak boleh berfungsi sebagai seorang manusia. Jadinya barulah orang macam tu diklasifikasikan ataupun dilabel ataupun bukan dilabel, diletakkan sebagai seorang pesakit mental. So kita merujuk pada dark side account tadi. Dark side account tadi kan. So adakah mereka boleh berfungsi secara normal dalam kehidupan seharian dia? Kita mungkin tak tahu sebab kita tak kenal pun orang yang ada dark side account ni kan. Kalau kita jumpa dan kita selidiki, mungkin kita akan dapati sebenarnya dia tak boleh berfungsi secara normal. Bila kita tengok contohlah orang yang ada ketagihan porno ni, lama-lama dia akan ada masalah dengan erection dia. Okay, lama-lama dia ada masalah untuk producing melahirkan zuriat. Okay. So itu masalah yang akan berpanjangan lagi. So mungkin kalau setakat sekarang ni dia mungkin belum ada lagi masalah yang sangat ketara, tapi in the future mungkin masalah ataupun sakit mental lain akan develop. Itulah maksud saya. Okay. So kalau kita nak labelkan dia, okay, kau ada dark side account, so kau ni memang ada penyakit mental. Kita tak boleh nak 100% sure, tapi ada faktor-faktor masalah kesihatan mental yang menjerumus dia, mendorong dia untuk membuka dark side account. Macam saya tekankan banyak kali, masalah kesihatan mental tidak semestinya penyakit mental. Okay, it's two different things. Before you nak dapat sakit mental,
you akan ada mengalami masalah kesihatan mental. Kalau tak dirawat atau tak di kawal dengan baik, dia akan jadi sakit mental. Sekiranya terlepas dan komuniti tu bertambah lebih ramai, ia adalah sangat-sangat membahayakan kepada komuniti kita lah, kepada rakyat kita. So sekiranya dia macam pandemik lah, dia boleh berjangkit dan dia boleh bukan berjangkit seorang ke seorang saja, dia akan berjangkit macam, kalau kita tak rawat daripada sekarang, in the future kita jangan hairan sekiranya masalah pembuangan bayi, masalah akhlak, masalah meningkatnya masalah-masalah yang semakin, sekarang pun dah meningkat dari tahun ke tahun. Tapi kita jangan pelik kalau sekiranya benda ni tadi tak ditampung ataupun tak dibendung dengan secepat mungkin, dia akan menyebabkan bertambah-tambah, berlipat kali ganda lagi masalah-masalah akhlak dan inilah seksualiti, masalah macam dalam masyarakat kita. So ini sangat-sangatlah bahaya. Pada saya lebih bahaya daripada kanser. Kan? Sebab benda-benda yang tak baik ni sebenarnya cepat dia merebak berbanding benda-benda yang baik. Jadi saya sangat-sangat berharaplah sebenarnya kita dapat melakukan satu kempen ataupun, tapi itulah kalau lebih kita buat kempen, orang terbaca, oh ada dark side. Macam saya sebelum ni saya pun tak berapa ni tau about this dark side. Dan bila saya masuk dalam ni dan cari bahan-bahan ni, barulah saya, Allah rupanya macam ni kan. Sebelum ni saya tak terdedah dengan benda macam tu. So bila saya dah tahu, oh ada dark side, what is dark side actually, so baru tahu, ya Rabbi kan. So, itu yang saya bimbangkan terjadi pada kanak-kanak ataupun mereka yang belum tahu dan ada sifat ingin tahu yang tinggi, so dia join. So kalau boleh saya harap ada pihak-pihak yang seperti MC buat sesuatu dengan internet ini mendemokrasikan banyak perkara. Apa yang terlarang di alam nyata kita boleh sembunyi-sembunyi ataupun internet membolehkan